Di zaman yang semakin maju ini, setiap saat ada teknologi baru yang muncul, membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi. Video ini membawa anda melihat beberapa teknologi dan percubaan yang paling unik dan menarik, membantu anda memahami prinsip dan aplikasinya. Mari bersama-sama mengembara ke dunia yang ajaib dari teknologi. Jika air dalam susu dihilangkan sepenuhnya, dapatkah ia menjadi susu tepung? Sebagai minuman yang sering diminum dalam kehidupan sehari-hari, nilai nutrisi susu tidak boleh diabaikan. Namun, dari segi efek, susu tepung yang kita campur dengan air sebenarnya sangat mirip dengan susu. Oleh kerana itu, si peneliti menjadi penasaran. Dia menyiapkan sebuah nampan susu dan meletakkannya di dalam oven. Dia juga menambahkan pengering di dalam oven untuk mencoba menguapkan seluruh air dalam susu. Namun jelas, si peneliti meremehkan kadar air yang terkandung dalam susu yang sangat banyak. Setelah menunggu selama 2 hari, susu akhirnya benar-benar kering. Ketika ia mengeluarkan wadahnya, ia menemukan bahawa susu tepung yang ia bayangkan tidak muncul. Yang ada hanyalah banyak gumpalan susu tipis. Setelah dihancurkan dengan blender, ia masih tidak dapat membuat susu tepung dengan bentuk yang diharapkan. Sekarang, si peneliti berencana untuk mencampurkan air ke dalamnya untuk mencoba mengembalikan susu ke bentuk aslinya. Setelah beberapa waktu disiram dan diaduk, susu putih tampaknya telah kembali lagi. Namun ketika si peneliti mencicipinya dengan sendok, ia menemukan bahawa rasanya sangat berbeza dengan susu sebelumnya. Sebenarnya, alasan mengapa hal ini terjadi adalah kerana protein dalam susu sudah sepenuhnya mengendap selama proses pengeringan. Bahkan jika air ditambahkan kembali, susu tidak akan kembali ke bentuk aslinya secara alami. Dan mencoba mengubahnya menjadi susu tepung adalah hal yang lebih mustahil lagi. Kerana susu tepung yang kita minum sehari-hari dibuat melalui tahap pengolahan khusus yang tidak dapat dicapai hanya dengan mengeringkan susu seperti itu. Kami akan bercakap tentang seorang individu yang pandai mengubah tayar terbuang menjadi akuarium ikan hari ini. Lelaki ini telah menyiapkan satu tayar traktor yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian ia telah menutup kedua-dua belah tayar tersebut dengan pelat akrilik. Selain itu, dia juga menggunakan beberapa bahan dan alat lain seperti 2 keping kaca dan gam, pam oksigen, lampu hiasan dan sebagainya. Selepas mengisi air ke dalam akuarium, dia meletakkan beberapa ekor ikan di dalamnya dan menghiasinya dengan cahaya. Ramai orang bertanya-tanya, adakah memelihara ikan dalam tayar terbuang ini mesra alam? Saya juga tidak pasti tentang ini, tetapi saya berpendapat bahawa masih terdapat sedikit tauhid. Adakah mungkin untuk membuat akuarium ikan yang lebih kecil menggunakan blok binaan Lego? Akuarium ikan yang lebih kecil ini tidak dapat menampung banyak air, tetapi ia tetap disusun dengan cantik menggunakan batu-batu kecil dan oksigen. Bagaimanapun, mencari ikan yang sesuai menjadi cabaran, tetapi dia akhirnya menemukan seekor yang bersesuaian. Kedengarannya ikan tersebut akan kesukaran bergerak dalam beberapa hari akan datang. Perhatikan. Penemuan ini benar-benar akan mengubah pemikiran anda. Lelaki ini mengambil air mineral dan menuangkannya ke dalam tangki minyak motosikal. Setelah diisi penuh, motosikal tersebut ternyata dapat dihidupkan dan berlari dengan pantas. Bagaimana dia dapat melakukannya? Seterusnya, saya akan membawa anda untuk melihat sendiri. Lelaki itu pertama-tama menarik paip minyak motosikal, membuang semua minyak di dalam tangki. Kemudian dia mengambil air mineral dan mengisi tangki dengan penuh. Ini adalah saat yang menakjubkan untuk menyaksikan keajaiban yang akan terjadi. Jangan berkedip, hanya dengan menggunakan periuk bertekanan tinggi, lelaki itu menempatkan beberapa batu yang tidak diketahui ke dalam periuk tersebut, menghubungkan lubang pembuangan periuk dengan paip infus, kemudian menuangkan air mineral ke dalam periuk tersebut. Kita dapat melihat gas keluar dari periuk secara langsung, yang pastinya mengejutkan semua orang. Apakah ini reaksi kimia? Penonton yang tahu sila kongsi dalam komen.
Kemudian, dia menghubungkan hujung yang dapat mengawal aliran pipe infus ke pipe minyak masuk motosikal. Pada masa ini, lelaki itu memulakan motosikal dan ia dapat dihidupkan seperti biasa. Walau bagaimanapun, ia mati dengan cepat. Mungkin tenaga gas yang dihasilkan tidak mencukupi. Kemudian, lelaki itu menambahkan lebih banyak batu dan air ke dalam periuk bertekanan tinggi dan mencuba lagi untuk menghidupkan motosikal. Kali ini, motosikal berjaya dihidupkan dan ia mampu berlari dengan kuat. Lelaki itu terus menggoyangkan periuk bertekanan tinggi di belakang motosikal dan kuasa motosikal terus meningkat. Apakah pendapat anda setakat ini? Bagaimana dia dapat melakukannya? Bagaimanakah pengalaman memberikan kasut lari pada kuda? Satu syarikat telah mencipta kasut lari khas untuk kuda. Kasut ini kelihatan kecil dari segi bentuknya, hanya dapat menutup bahagian tapak kaki kuda. Walaupun kelihatan biasa-biasa saja, ia lebih berkesan daripada kekukuhan kuda. Bahan yang digunakan adalah plastik tahan lasak yang kuat tanpa memerlukan proses penempaan yang memerlukan suhu tinggi. Bawah kasut dilengkapi dengan butiran plastik yang banyak, yang dapat meningkatkan geseran dengan permukaan tanah dan memberi kesan mengurangkan gegaran yang kuat. Kuda boleh melalui pelbagai bentuk tanah seperti berjalan di atas permukaan datar. Kasut ini dilengkapi dengan pengunci kecil di sekelilingnya, yang dapat mengetatkan kasut dan kuku kuda sehingga tiada ruang terbuka. Dengan reka bentuk menyerupai kuku kuda itu sendiri, ia membolehkan kuda merasakan pengalaman berlari tanpa kasut. Berbanding dengan kuku kuda yang lazim, reka bentuk ini dapat melindungi tapak kaki kuda dengan lebih baik. Walaupun memasang kekukuhan kuda tidak akan menyakiti kuda, tetapi ia dibuat daripada logam yang kurang berkesan dalam mengurangkan gegaran. Penggunaan jangka panjang kekukuhan ini dapat mempengaruhi struktur tulang dan otot kuda. Namun, kasut lari ini jelas dapat mengelakkan masalah ini dan lebih mudah dikeluarkan daripada kekukuhan biasa. Apakah pendapat anda mengenai kasut lari untuk kuda ini? Mari kita lihat video ini terlebih dahulu bagaimana. Apakah kamu merasa itu sangat ajaib? Potong tabung ubat gigi dan aduk dengan keras di dalamnya, namun, ketika kamu memeras lagi, adegan ajaib terjadi. Warna ubat gigi tidak bercampur menjadi satu tetapi tetap mempertahankan distribusi warnanya yang asli. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sebenarnya ini berkaitan dengan proses pembuatan ubat gigi berwarna. Saat memproduksi ubat gigi, mesin akan menempatkan pita warna yang berbeza dalam tabung dengan partisi di tengahnya. Karena terpisah oleh partisi, pita warna akan masuk ke dalam tabung ubat gigi sesuai dengan distribusinya masing-masing. Namun, karena ubat gigi sendiri adalah fluida non-Newtonian yang memiliki sifat fisik fluida dan pigmen yang digunakan untuk pita warna tidak mengalih sama sekali tanpa tekanan. Sehingga ubat gigi tetap berada dalam keadaan kental saat kamu memeras ubat gigi, pita warna akan mengalih seperti cairan kerana kekentalan ubat gigi yang sangat besar. Ia hanya dapat meninggalkan sedikit residu pita warna di tepi akan mengalir keluar sejajar dengan pita putih di tengah. Ini menyebabkan warna ubat gigi tidak bercampur setelah dikeluarkan. Namun, ada pengecualian untuk ini. Biasanya, pewarna yang berbeza akan menyebar satu sama lain. Kerana itu, dalam produksi ubat gigi, pewarna akan dibungkus dengan polietilena untuk membuatnya lebih stabil. Ini menjamin bahawa warna ubat gigi tidak akan bercampur setelah dikeluarkan.